Assalamualaikum, salam Sabtu 23 Januari 2021, 5:40 petang. Okey, sejak minggu lepas ataupun dalam tempoh 2 minggu lepas lah, minggu lepas lah dengan minggu ni, agak panas saham dekat Indonesia, saham negara jiran kita lah. Terutama sekali saham yang berkaitan dengan farmasi yang kononnya related dengan vaksin. Okey. Ada satu istilah yang saya ambil masa beberapa lama juga nak faham. Depa panggil ARB. ARB. Okay, kalau nama panjang dia auto reject bawah. Bila saya dengar, sebab diorang kan suka pakai short name. Kalau kita panggil balai polis, dia semua suka short name lah. Dia shortcut kan nama tu digabungkan. Jadi ARB, auto reject bawah. Saya cuma masa mula-mula tengok ataupun dengar agak-agak macam kita lah biasa dengar, saya rasa macam limit down. Tapi tak berapa nak 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 fokus sangat lah. Tapi bila dah check balik apa semua, memang betul lah auto reject bawah tu dipanggil adalah limit down. Dan kalau satu lagi dia panggil auto reject atas, ARA, auto reject atas. Auto reject atas ni bawah. Bawah ni limit down, atas ni limit up. Okay, apa yang kita boleh belajar? Dia bukan setakat panas disebabkan pada ketika ini panas lah. Dia panas sebab ramai yang pada awal tahun lah, kalau kita perasan Indonesia nya market naik, kita pula minggu pertama 2021 tu menurun. So dia orang naik. Dia naik lepas tu katanya presiden dia orang yang pertama cocok vaksin kan. Jadi bila keluar berita macam tu, ramai yang pergi tuju kepada vaksinnya. Konon-konon je lah dia kata kan, tak sepatutnya ada ya company yang saya nak tunjuk contoh lah nanti. Tak semua ni yang related to vaksin pun kan. Tapi biasalah market kan, bila kita ni selalu terpengaruh dengan berita di luar, yang mana sepatutnya kita sedar yang berita tu lambat. Chart akan jalan dulu baru berita keluar. Chart akan jalan dulu baru berita keluar. Chart akan jalan dulu baru berita keluar. Tapi selalunya masa berita keluar lah yang masa tu kita rasa macam gila lah, dia nak naik lagi. Okay. Dan satu lagi yang panasnya, kebanyakan orang menggunakan duit pinjaman yang begitu mudah dapat di sana. Diorang kata pinjaman online tu yang dia panggil duit panas. So macam mana dia punya limit down dia? Ini macam ini berhari-hari limit down, naik dan turun. Okay. Bila benda ni dah jadi, okey. Tapi kalau kita waktu ketika ni, tak ada siapa pun nak rasa. Kalau tengok chart ni pun, kalau kita lah berdasarkan chart ni, chart uptrend. Tapi bila kejadian tu, kalau saya betul lah ataupun saya salah, minta maaf. Masa presiden dia cocok buat sini kat sini, itu orang kata kemuncak dia lah. Kemuncak kepada segala pergerakan harga dari bawah ni menuju ke situ. Presiden cocok vaksin, jatuh. Kalau saya salah, saya minta maaf. Setakat ni yang saya cuba yalah, tak berapa ikut sangat market sana. Okay. So apa yang kita boleh, jap, saya nak tunjuk beberapa contoh. Macam ni kat F dia panggil, lepas tu ada PH. Bukan PH, dia PH. Tapi bagi PH lah. So limit down ni hitam-hitam menurun ni semua limit down. Lepas tu ada enough. Rasanya ada banyak lagi stok yang buat limit down juga. Limit down, tapi kebanyakannya yang panas waktu ketika tu vaksin lah. Konon-kononnya vaksin. Okay. Limit down. Okay, ini contoh-contoh dia lah. Okay. Walaupun kita berlainan negara, tapi bila saya tengok benda ni, maksudnya waktu dia mencanak naik, lepas tu limit down, lepas tu canak naik, limit down. Yalah, walaupun negara lain, tapi sebenarnya kat mana-mana pun sama aja cerita dia. Jadi pengajarannya, kalau kita lah belajar, so when news tu dah sampai, selalunya harga tu ataupun peluang kepada orang yang dah beli lebih awal untuk jual
waktu ketika news tu keluar. Kalau kita tengok stok vaksin negara kita, bukan stok tu keluarkan vaksin, orang relatedkan benda tu. Bila cerita keluar vaksin, okay, kita pun related lah dengan ni company ni akan buat vaksin. Jalan cerita dia sama je. So kita ada besar. Cuma kita ni mungkin lah kita punya penjaga ni lebih bukan kejam. Kalau yang tadi Indonesia tu dia terus limit down, kita rasa sakit sekali sakit je. Tapi yang ini kejam je, makan masa lama. Adakah dia semakin naik? Tak ada, dia makin turun. Turun juga. Tapi kita tak tahulah, ni bursa kita ni special sikit. Di Pharma, so kita ada. Lepas tu ni lah konon-kononnya vaksin lah apa semua. Even vaksin dah sampai pun masih lagi harga menurun. Tapi tak bagi saya yang turun lambat ni lebih kejam daripada yang turun laju tu. Sebab turun laju, bila laju dia turun, kita akan dapat rebound yang cepat. Contoh macam Indonesia ni ada, saya tak pasti, Aneka Jaringan ni bukan Aneka ni, Aneka Malaysia, Aneka Indonesia, Aneka Tambang. Rasanya dia bukan vaksin. Dia pun limit down juga ni. Jatuh. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi untuk stok-stok yang memang kalau kata dia bukan kena goreng kan, ada waktunya dia nak rebound lah. Kadang orang dah standby. Ini pun satu hari ni pun boleh tahan jugalah rebound balik. So kita ada stok-stok negara kita yang terlibat dengan vaksin. Cerita dah lama. So harga dah naik. So sekarang mana pergi? Masih kat bawah, turun balik. Senang cerita turun balik lah. Waktu sedang canak ni, lepas tu vaksin konon-konon keluar kat sini, keluarlah berita dia lulus sana, lulus sini, lulus sana. Tapi lulus kenapa makin ke bawah? Kenapa tak dia ke atas? Mungkin satu hari nanti boleh naik ke atas. Satu hari nanti mungkin boleh lah, mungkin boleh. Tapi cerita saya nak sampaikan hari ni, bila dah lulus, kenapa harga dekat bawah ni? Kenapa bila lulus tak duduk atas ni? Kita ada Bintai, sama juga, kenapa dia ke bawah? Dan kita ada lagi, apa lagi stok Bintai yang paling baru. So masa berita tu keluar kat atas ni, seingat saya lebih kurang area sini lah keluar kan. Tapi sebelum tu, ataupun kat sini lah berita dia, canak naik. Tapi lepas tu, what happen? Ini tak ada beza pun dengan limit down. Better lagi limit down, biar sakitnya sekejap daripada sakitnya makan masa. Kalau dia nak naik lepas ni, saya minta maaf. Semua saya nak bagi tahu, yang ini tak apa. Saya nak ceritakan pada ketika waktu ni, waktu yang kita betul-betul gairah nak membeli dia tanpa mencari jalan keluar. Kita gairah nak beli, entry dah pandai, tapi nak keluar tak pandai. Okay, itu saja. Semoga memberi manfaat. Kalau kata kalau kita jumpa lagi lah cerita lepas ni lah, nak raya ayam naik lah apa semua, telur lah, nanti kalau telur naik lah ayam. Sebelum kalau kita dah dengar benda tu kan, benda tu dah jadi benda tu dah jadi, harga dah jalan dulu. Ataupun kalau kita duk sembang, telur nak naik, tapi kita tengok kaunter telur apa pun tak jalan, maknanya tak ada lah tu. Dia akan kena jalan dulu sebelum cerita keluar. Kita ambil contoh apa berita keluar dulu baru yang terbaru. Yang terbaru ni, masa bila dia nak buat glove? Pada ketika ni lah, ni yang tengah naik ni. Kemudian
Kemudian apa jadi? Dia lepas ni kalau kata dia nak naik balik pun, dia nak jadi new high ke, new all time high itu cerita kemudian. Tapi kita nak ceritakan betapa pada ketika dia berita news tu keluar dan kita pula kata wah ni bagus-bagus dan kita membayangkan dia boleh naik, patutnya dia naik lah, tapi kenapa dia jatuh? Kemudian kita cerita sembang kemudian. Ini bukan cerita pasal nak cerita masa depan. Walaupun kita dah kecil-kecil ni mungkin bolehlah rebound sikit kan, lepas tu kan tidur balik. Itu cerita lain. Okey, saya rasa itu saja. Dan nanti kita jumpa lagi di waktu-waktu kalau saya free. Assalamualaikum. Bye bye.